Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung malam ni kitab kita Riyadhus Shalihin, dan kita berhenti masih lagi di bawah dalam babul mujahadah, bab pada menyatakan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Baik, dan kita berhenti di hadis yang ke-99. Hadis yang ke-99. Baik, kita tengok Al-Khamis, hadis yang ke-5. Dalam bab ni hadis yang ke-5. Tapi kalau daripada awal kitab, ini adalah hadis yang ke-99. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni daripada isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni kita tahulah nama dia betul Aisyah. Apa makna Aisyah? Yani orang perempuan yang hidup, orang yang hidup. Itu makna Aisyah, orang perempuan yang hidup. Dan Aisyah ni satu-satunya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha yang Nabi kahwin dengan dia dan dia masih lagi dalam keadaan dara, anak dara lah. Yang lain semua Nabi kahwin dalam keadaan janda. Hari ni kan 12 Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Banyak tempat buat program, buat ceramah dan sebagainya. Jadi Aisyah kahwin dengan Nabi. Ada pandangan mengatakan umur dia 9 tahun, ada yang kata 18 tahun, banyak pandangan lah. Tapi bukan isu pun sebenarnya 9 tahun, sebab orang Arab ni badan dia besar sampai sekarang lah. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tengok di tanah Arab, budak-budak Arab yang 9 tahun, 10 tahun badan dia besar. Dia pun makan pun benda yang bagus-bagus kalangan Arab. Dia tak makan produk. Kita banyak kita makan produk. Produk apa benda yang kita kalau yang makanan yang bagus ni makanan asli, susu unta, daging unta, yang kita makan tanpa dicampur apa-apa perasa. Itulah makanan yang paling bagus, raw food. Itulah makanan sejati manusia. Jadi zaman Nabi itulah yang mereka makan. Makan yang betul-betul makanan lah, kurma, susu, daging unta, daging kambing. Jadi depa tubuh depa ni sihat-sihat dan saiz depa besar. Jadi 9 tahun Aisyah ni bukan 9 tahun macam kita, lain, tak sama. Kita memang badan kita pun kecil. Pemakanan kita pun macam-macam, pelbagainya makanan kita. Jadi 9 tahun tu besar. Baik, sebagai ulama kata tak, umur dia 18, banyaklah pandangan ulama. Ala kuliah Nabi kahwin dia masih lagi dalam keadaan dara. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan orang yang paling Nabi sayang. Seorang sahabat Nabi nama dia Amr bin al-As. Dia pernah tanya Nabi SAW. Dia tanya kat Nabi, Man ahabun nasi ilaik? Siapakah orang yang paling kau kasihi, cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Nabi jawab Aisyah. Bukan Nabi sebut saja, pasal dalam banyak-banyak isi Nabi, Aisyah lah isi Nabi yang paling banyak menyampaikan hadis. Jadi sebab tu. Sebab Aisyah ni Nabi kahwin dia muda dan dia cerdas. Itu bila dia cerdas, dia tak sama dengan isteri-isteri yang lain semua janda lebih tua pada dia. Jadi dia isteri Nabi yang paling cergas sekali dan yang paling banyak menghafal ilmu daripada Nabi SAW. Paling banyak. Tu Nabi bukan saja-saja sebut. Nabi isteri yang dipesan Aisyah. Pasal setelah kewafatan Nabi, banyak sahabat Nabi, laki ke perempuan, mengaji dengan Aisyah. Sebab sahabat Nabi dapat ilmu pada Nabi di luar rumah. Kita tahu kita sebagai suami, kita banyak dalam rumah.
Jadi dalam banyak-banyak isteri Nabi, yang paling banyak menghafal, kuat ingatannya Aisyah. Setelah kewafatan Nabi, maka para sahabat, sahabiah, mereka mengaji dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu musuh-musuh Islam, kalau dia nak hancurkan Islam, dia mesti memburukkan Aisyah. Sebab apa? Bila buruk Aisyah, maka hadis-hadis yang Aisyah sampaikan kepada Nabi kita tak terima. Maka musnahlah separuh daripada ajaran Nabi SAW. Itu kerja-kerja musuh Islam. Baik, jadi tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha dia banyak hafal hadis. Paling banyak hafal hadis di kalangan isteri Nabi. Dan waktu Nabi SAW nak wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ni modul Rasul, saya sentuh sikit lah. Sebab tuan-tuan kena ingat, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Dia ada khilaf lah panjang, saya tak nak sebut khilaf ulama. Tapi yang masyhurnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, subuh hari Isnin. Dan Nabi wafat bila? Nabi wafat hampir sepakat seluruh ulama, Nabi wafat juga hari Isnin. Lahir hari Isnin, wafat juga hari Isnin. Sebab tu menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebaik-baik hari meninggal dunia adalah hari Isnin. Ya, ada hadis yang meriwayatkan meninggal hari Jumaat kan? Ada. Saya tak nafikan meninggal hari Jumaat selamat daripada fitnah kubur. Tapi ikut amalan lah tuan-tuan. Ramai je orang yang bukan Islam, yang kafir, orang jahat mati hari Jumaat. Tapi kalau amalan jahat, dia tak dapat fadilat. Itu je. Fadilat yang disebut dalam Quran dalam hadis ni, kalau orang tu tak orang tu jahat, dia tak dapat fadilat. Hatta tak semayang pun kita tahu. Bila tak semayang, semua fadilat yang lain tak dapat. Kalau dia tak semayang meninggal hari Jumaat, jangan kata fadilat hari Jumaat, fadilat lahir pun dia tak dapat pasal dia tak semayang. Jadi jangan terkejut. Ada orang dia terkejut, dia ni tak semayang tapi meninggal hari Jumaat tu, bagus dia tu. Tak, salah tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, di penjara tu semua kebanyakan dia gantung hari Jumaat. Terutama orang Islam. Hatta bukan Islam pun kadang-kadang pagi Jumaat dia bergantung sekali. Tanya orang yang kerja penjara, dia akan gantung subuh. Ada yang kata sebelum subuh, ada yang kata lepas subuh. Wallahualam. Saya ada dengar dua pandangan. Ada orang yang memang pernah penjara yang pernah ikut. Ada yang kata memang sebelum subuh dia tarik. Pagi-pagi tu tarik gantung. Okey lah, sebelum subuh Jumaat lah, dia malam kan. Macam ni kira malam Jumaat lah. Ada yang saya dengar penjara kata lepas memang subuh, pamit dia bergantung. Jadi banyaklah. Adakah confirm syurga? Wallahualam. Hanya Allah yang tahu. Kalau dia betul-betul bertaubat, selamatlah. Ada je orang kita tengok insiden kan, orang bukan Islam, di Malaysia ke di luar Malaysia, mati kemalangan, betul tak? Mati berperang, mati macam-macam, mati hari Jumaat. Tuan-tuan kena ingat, kelebihan apa-apa tengok pada amalan, terutama sembahyang. Kalau amalan tu tak ada, yang lain pun tak dapat lah. Baik. Jadi tuan-tuan, menurut Imam Al-Bukhari, meninggal yang terbaik adalah malam Isnin. Sebab sama dengan Nabi SAW, malam Isnin ataupun hari Isnin. Malah Imam At-Tirmizi rahimahullah yang meriwayatkan hadis meninggal hari Jumaat selamat daripada fitnah kubur. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pun meninggal hari Isnin. Siapa meninggal, ingat meninggal hari Isnin, kalau ikut sebagai ulama, lebih afdal daripada meninggal pada hari Jumaat. Sebab apa? Kerana sama dengan Nabi SAW. Tu orang pernah tanya Nabi kan, pasal apa puasa hari Isnin? Nabi kata apa? Yaum wulidtu fihi, itu hari yang aku lahir pada dia. Wa unzila alayya, dan hari Isnin juga adalah hari diturunkan wahyu kepada aku. Dan rupanya hari Isnin juga adalah Nabi wafat. Itu kelebihan hari Isnin. Tapi hari Jumaat ada kelebihan. Ada juga kelebihan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, betul tak? Pasal apa kelebihan hari Jumaat? Hari itu ada semayang Jumaat. Tapi sunat ada puasa, makruh pula puasa. Nampak? Dia kelebihan dia lain, ni kelebihan lain. Malah makruh juga semayang. Kita semayang tahajud malam Jumaat je makruh. Ada hadis sebut, jangan mengkhususkan tahajud pada malam Jumaat. Habis itu kelebihan Jumaat Sayyidul Ayyam. Kelebihan Jumaat adanya solat Jumaat, itu kelebihan dia. Semayang yang fardu kan, tazkirah yang wajib semua orang mai. Yang sunat puasa hari apa? Isnin dan Khamis. Pasal apa? Pasal hari Khamis. Kenapa hari Khamis kita puasa? Hari Khamis diangkat amalan pula. Itu kelebihan hari Khamis. Itu sunat puasa hari Isnin dan hari Khamis. Hari Jumaat tak disunatkan puasa. Baik. Jadi tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha ni, Nabi juga wafat di rumah dia.
Ni kubur Nabi lah ni di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Nabi ni, isi Nabi perasan. Maksud Nabi sakit daripada 29 Safar dan Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Maknanya dia Nabi sakit lebih kurang dalam 13 hari lebih kurang. Pada 29 Safar tu Nabi hantar satu jenazah di perkuburan Baqi'. Lepas Nabi hantar, maka Nabi pun sakit. Nabi sakit hampir 2 minggu tuan-tuan. Sakit tenat. Sakit nak meninggal tuan-tuan. Sakit tak larat, nanti badan sakit-sakit, nanti Nabi SAW pingsan selama 13 hari. Jadi bila Nabi sakit ni, Nabi selalu tanya kat isteri-isteri dia, esok hari siapa noh? Esok giliran siapa noh? Macam tu Nabi tanya. Isteri Nabi tahu Nabi nak berada di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Pasal apa? Dalam semua isteri Nabi, Aisyah paling cergas sekali. Nabi tengah tak larat. Bila tengah tak larat, tengah sakit, orang yang paling boleh tolong Aisyah, pasal dia cergas. Dia paling muda. Maka isteri Nabi semua, yang 9 ni semua sepakat. Kita tahu isteri Nabi ada 11 kan. 2 wafat waktu Nabi masih hidup, iaitu Khadijah binti Khuwailid dengan Zainab binti Khuzaimah. 2 tu meninggal masa Nabi masih lagi hidup. Baik, jadi tuan-tuan, isi Nabi semua tanazul bagi hak dia pada Aisyah. Maka Nabi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masa itulah Nabi sakit. Lama Nabi sakit. Baik, jadi bila Nabi dalam keadaan yang sakit tu, dan sampailah Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal hari Isnin. Dan Nabi wafat ketika mana Nabi berada di dada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sandak. Nabi sandak. Cerita dia panjang lah. Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat, 6 hari sebelum Nabi wafat. Ada yang sebut dalam sirah, saya tak nak sebut, cerita dia panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW waktu Nabi nak meninggal dunia, Nabi bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Sandak. Sandak badan dia. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu jugalah air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi SAW. Bercampur. Macam mana bercampur tu? Cerita je waktu Nabi tengah nazak nak wafat. Dan kita tahu masa Nabi nak wafat lagi beberapa hari kan, Nabi dah tak larat nak pergi semayang. Maka Nabi kata, lantiklah Abu Bakar menjadi imam. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Tak pernah mana-mana sahabat menjadi imam tuan-tuan, kecuali Sayyidina Abu Bakar saja masa Nabi masih lagi hidup. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Cuma ada satu ketika mana Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang subuh, Nabi SAW duduk dalam rumah Aisyah. Tuan-tuan tahu rumah Nabi tu di hadapan, di depan kubur, depan ni sahabat sembahyang di depan. Jadi tengah sembahyang subuh, Nabi SAW ni selak tirai. Nabi tengok, itulah pandangan terakhir Nabi dekat sahabat Nabi yang sedang solat. Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar jadi imam, adanya Sayyidina Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair. Nabi tengok dan Nabi senyum. Kenapa senyum? Itulah senyuman terakhir Nabi nak pergi dah. Nabi tengok itulah sahabat dia yang akan menjadi penyelamat bagi umat dia. Dia ada hadis Nabi ya. An-nujum amanatun lis-sama. Bintang itu adalah penyelamat bagi langit. Wa ana amanatun li ummati. Wa ana amanatun li ashabi. Aku adalah penyelamat bagi sahabatku. Fa iza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah meninggal dunia, akan berlakulah kepada sahabatku, akan hadapilah sahabatku apa yang telah dijanjikan bagi mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wa ummati, sedangkan umatku, wa ashabi, sedangkan sahabatku. Sahabatku ni apa? Amanatul li ummati, penyelamat bagi umatku. Sahabat adalah penyelamat bagi umat. Umat Nabi ni siapa penyelamat dia? Sahabat Nabi. Fa idza zahabu, apabila habis sahabat Nabi meninggal dunia, ata ummati ma tu'ad, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan bagi mereka. Jadi Nabi tengok sahabat Nabi, Nabi sangat gembira dan Nabi senyum.
Anas bin Malik antara yang nampak muka Nabi yang terakhir. Anas bin Malik kata nampak muka Nabi ni putih, ka'annahu warqatal mushaf, seolah-olah muka Nabi putih ni macam warna kertas mushaf, putih berseri. Nabi sangat gembira. Sebab inilah sahabat Nabi yang Nabi tinggalkan, dan sahabat inilah yang akan menyampaikan agama kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipendekkan cerita tuan-tuan, itulah kali terakhir sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun wafat. Jadi macam mana Nabi wafatnya? Nabi wafat ketika mana di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lain ni rumah Aisyah jadi kubur Nabi lah. Sedang bersandar di dada Aisyah. Sandar, Nabi tengah sandar. Dan Nabi ni Aisyah ni lagi satu dia ada kelebihan tuan-tuan. Aisyah ni dia hafal ruqyah. Tuan-tuan tahu ruqyah? Baca ayat kursi 3 kul, itu ruqyah. Jampi serapah. Tapi yang boleh, yang halal. Dia boleh tuan-tuan. Aisyah ni suka, terutama ayat kursi dengan 3 kul. Aisyah ni dia hafal ruqyah. Dia ada doa-doa lagi tu yang Nabi ajak. Ada Nabi ajak tentang Allah Bismillahi arqi. Betul tak? Allahu yashfik min kulli da'in yudzik. Ada Nabi ajak doa-doa untuk berubat. Dia jampi serapah ni okey, selagi mana bacaan dia betul. Kalau bacaan dia salah tak boleh. Bacaan dia salah memang haram. Contoh bacaan salah hanya macam mana? Hai mambang tanah, mambang api, yang tu memang tak boleh. Ini bukan tulisan, ni bukan orang mambang. Yang tu memang tak boleh. Yang tu haram. Kita tengok Ida Piramli tak balas sonok-sonok tengok, tapi lafaz tu tak boleh. Kalau tuan-tuan pergi berubat, dengar dia seru macam tu. Hai dewa laut, hai mambang tanah. Yang tu memang tak boleh. Yang tu memang haram. Tapi kalau kita dengar dia baca ayat Quran, dia baca 3 qul, selawat, zikir, itu tak apa, memang boleh, malah sunat lagi. Isteri Nabi ni Aisyah, dia memang hafal pun. Dan Aisyah buat apa? Aisyah baca ruqyah tu, dia baca, dia tak tiup kat tangan dia. Dia tiup kat tangan Nabi SAW. Dia guna tangan Nabi usap. Pasal tangan Nabi berkat. Tapi tuan-tuan, sakit Nabi makin bertambah parah. Sebab apa? Itulah sakit yang Nabi nak wafat, hujung hayat Nabi. Tapi yang menariknya, walaupun Nabi sakit, Aisyah tetap berusaha. Itu yang bagusnya. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan putus asa. Betul tak? Jangan putus asa. Doa sekadar mana yang boleh. Doa, baca Quran. Ada setengah, kalau saya lah beli ubat sakit, saya nak makan ubat, saya tahu yang menyembuhkan makan ubat Allah. Saya tetap juga akan baca Fatihah, tiup pada ayat, makan ubat, minum. Betul tak? Kita baca Fatihah dapat pahala, makan ubat, ambil keberkatan. Yang nak menyembuhkan Allah. Kalau tak sembuh, pasti tak sembuh, boleh jadi dosa kita banyak lagi. Tunggu nak dosa tu habis dulu. Saya buat dia. Sebab tu Aisyah dia tak putus asa. Walaupun Nabi sakit, Aisyah buat juga. Sampailah Nabi wafat. Pasal itulah Allah, itu dah ketentuan Allah. Aisyah Nabi SAW akan wafat dengan sakit tu. Jadi masa Nabi nak wafat ni, Nabi panggil Fatimah radhiyallahu anha. Nabi panggil, Nabi bisik kat Fatimah. Mula-mula Nabi bisik, Fatimah menangis. Kemudian Nabi bisik kali kedua, maka Fatimah tersenyum, ketawa, gembira. Setelah Nabi SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha dia tanya pada Fatimah, apa yang Nabi bisik tu? Kata Fatimah, mula-mula Nabi bisik, Nabi bagi tahu Nabi akan wafat dengan sakit ni. Dengan sakit ni lah Nabi akan wafat. Itu yang aku menangis, kata Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kenapa yang kali kedua dia ketawa pula, senyum, kegembiraan? Kerana Nabi kata, akulah ahlul bait yang paling awal mengikuti Nabi. Maknanya apa? Yang akan mati. Setelah Nabi wafat, tak jauh setelah itu, siapa yang akan ikut? Fatimah. Fatimah tahu itu, Fatimah senyum gembira. Gembira pasal apa? Dialah yang paling Ahlul bait yang paling awal ikut Nabi. Yang paling awal mati. Kalau kita dengar akan mati, nangis ya. Nak hidup lagi. Fatimah tak, dia dengar dia seronok pasal dia orang yang pertama yang akan ikut Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi pun masa Nabi nak wafat tu 12 Rabiul Awal,
Nabi duduk di dada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun baca ruqyah dan sebagainya. Malah yang menariknya tuan-tuan, masa Nabi nak wafat, Nabi sebut apa? Nabi sebut tentang racun di Khaybar. Sebab Nabi kena racun di Khaybar. Yang ada sahabat Nabi yang wafat kan, kena racun. Nabi dah makan sikit, lepas tu daging tu bercakap, aku beracun. Tapi Nabi dah makan sikit. Sahabat Nabi makan banyak, 2 orang syahid. Perempuan Yahudi yang meracun Nabi tu, Nabi makan sikit. Waktu Nabi sakit tu, Nabi ada sebut masa Nabi nak wafat tentang apa? Racun di Khaybar. Wal awan apa? Qata'at abhari, qutiat abhari. Dan sekarang terputuslah urat-uratku. Itu sebagai ulama kata Nabi bukan sekadar wafat, Nabi juga mati syahid. Ada pandangan ulama. Kesan daripada racun di Khaybar. Nabi bayangkan kuat tak kuat racun tu. Dah hampir kejadian tu hampir 2 tahun ke, lama dah, barulah racun tu yang kesan itu jangka masa panjang. Memang racun dia ada jangka masa panjang. Tuan-tuan selalu terdedah dengan puradan, dengan kopi O. Kopi O tu sangat bahaya. Kalau tuan-tuan selalu terdedah kan, dia sangat toksik paling tinggi. Apa orang panggil kopi O ni? Paraquat. Itu racun yang sangat bahaya. Kalau tuan-tuan selalu terdedah, mungkin selang beberapa tahun dia akan berlaku kegagalan organ. Itu naknya tak boleh jual. Betul tak? Naknya tak boleh jual. Diharamkan oleh seluruh negara, termasuklah Malaysia, paraquat tu. Tapi masih lagi orang jual. Pasal murah dan berkesan. Racun sentuh yang kuat. Tuan-tuan pam pagi, petang dah nampak mati ya. Tapi senang hidup lah paraquat. Jadi tuan-tuan, Nabi sakit. Masa Nabi nak wafat ni, Nabi tengah sandak di dada Aisyah radhiyallahu anha. Masuk adik Aisyah radhiyallahu anha. Adik Aisyah ni nama dia Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dia masuk dalam rumah, dia pegang kayu sugi. Nabi SAW masa ni dah tak larat nak cakap dah sakit. Berapa kali Nabi pingsan sebelum tu. Pingsan, kemudian jaga pingsan. Maka Aisyah radhiyallahu anha tu, Nabi nak duduk rumah dia. Pasal Aisyah ni cergas. Dan dia nampak dan dia tahu, dia boleh tahu dengan pandangan Nabi, perbuatan Nabi, dia tahu apa yang Nabi nak. Itu kelebihan dia. Dia perasan Nabi nak apa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bila tengok Abdul Rahman masuk pegang kayu sugi, Aisyah tengok Nabi tengok kayu sugi yang berada di tangan Abdul Rahman. Nabi nak wafat sangat dah ni, nak wafat sangat dah. Tengok kalau orang lain biasa tengok kan, tapi Aisyah ni tak, dia tahu. Bukan saja tengok ni. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya, nak tak? Nak bersugi ke? Nabi tak mampu bercakap dah, Nabi angguk dah sangat sakit. Kemudian Aisyah pun ambil pada adik dia. Ni pengajaran juga tuan-tuan. Betapa Nabi nak meninggal, Nabi gosok gigi. Nabi sangat suka gosok gigi tuan-tuan. Sampai Nabi ada sebut kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Kalaulah bukan kerana aku takut aku menyusahkan umatku, pastilah aku wajibkan mereka gosok gigi tiap kali nak sembahyang. Nabi kalau boleh nak wajibkan. Nabi sangat suka gosok gigi. Ni saya pesan kat tuan-tuan ke mana-mana jemaah, main masjid ni mulut janganlah busuk tuan-tuan. Tak tuan-tuan, ni mulut busuk tuan-tuan. Subuh-subuh lah bangun pagi tak gosok gigi. Han tak gosok gigi, han tak buh mulut, orang lain bau. Dia relax kan, baca kan, wah sorang keluar. Dia tak bau, mulut dia busuk, dia dah biasa. Orang sebelah yang penat. Semayang tepi orang, semayang subuh tak gosok gigi. Allah. Kita tak boleh napas guna hidung, napas guna mulut tuan-tuan. Busuk sangat. Gosok gigi. Kalau pakai gigi pasu kan, ramai gigi pasu kan. Gigi pasu pun sama tuan, gosok. Kalau nak lagi bersih, bubuh dalam apa? Poliden ke apa kan? Bubuh dalam poliden, ada cair dia tu. Cair poliden. Bagi elok tuan-tuan. Kalau tak ada poliden, tuan-tuan buah klorok pun boleh kot tu. Saya tak pastilah. Tapi yang pentingnya mesti dia jangan ada bau. Pakai gigi biak segar. Tuan-tuan pernah pakai kayu sugi tak? Kayu sugi ni dia jadi segar mulut kita, segar. Dia ada satu aroma kayu sugi tu, kayu arak. Nabi suka, walaupun Nabi nak wafat. Sebab tu saya galakkan pada tuan-tuan, ingat, tiap kali nak main masjid, pastikan mulut kita segar. Kita pun tak selesa, betul tak? Kalau tuan-tuan selalu gosok gigi, tuan-tuan bila tak gosok gigi, tak selesa rasa. Tak selesa. Tapi kena ingat tuan-tuan, orang yang tak gosok gigi, dia tak bau mulut dia, orang lain yang bau. Baik, jadi
Nabi SAW bila tengok kayu sugi, Nabi tengok Aisyah radhiyallahu anha tahu Nabi nak akhuzuhu lak. Aisyah kata akhuzuhu lak, nak tak aku ambil untuk kamu? Nabi angguk. Bila Aisyah pegang kayu sugi tu kerah, hujung dia kerah. Bila kerah, sakitlah kalau rusuk gigi. Apa Aisyah buat? Aisyah tanya dulu Nabi. Ni isteri tuan-tuan, bagus tanya dulu satu-satu. Ulayyinuhu lak, nak tak aku lembutkan untuk kamu? Tanya dulu. Jangan buat tu, tanya dulu. Nak tak aku lembutkan? Nabi tak boleh cakap dah, Nabi angguk. Aisyah buat macam mana? Itu yang Aisyah gigit tu. Gigit ujung kayu sugi tu bagi apa? Lembut. Dan Aisyah bubuh helio di situ supaya jadi lembut, tidak kerah. Gigit kena helio Aisyah jadi lembut. Dah lembut, bagi dekat Nabi, Nabi pun bersugi. Waktu bersugi inilah Nabi meninggal dunia. Betapa pentingnya bersih tuan-tuan. Betul tak? Jaga kebersihan. Nabi tengah bergosok. Masa inilah Nabi meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha dia dengar Nabi cakap apa masa Nabi nak meninggal dunia tu. Dengar. Sebab dia duduk di dada ni. Dada Aisyah. Nabi dengar Nabi baca apa. Dan nampak mata Nabi ni dia mengikut roh. Orang beriman macam tu lah. Dia mata dia masa nak meninggal, dia tengok ke atas. Sebab roh kita keluar ke atas. Dan biasanya mata kita akan tengok roh kita bergerak keluar. Masa tu Aisyah dengar, masa mata Nabi tengok ke atas tu, dengar Nabi sebut apa. Jadi tuan-tuan, kita pernah dengar kan, yang Nabi sebut ummati, ummati. Betul tuan-tuan, memang Nabi ada sebut, tapi bukan akhir hayat Nabi. Itu kena betulkan. Kalau sebut itu akhir hayat Nabi, itu satu kesilapan tuan-tuan. Nabi memang ada sebut ummati masa Nabi sakit. Saya sebut Nabi sakit berapa lama? 13 hari. 29 Safar sampai 12 Rabiul Awal. Memang waktu Nabi sakit tu, sakit tenat, memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia ada dengar Nabi sebut tengah sakit, Nabi sebut ummati, ummati. Malah ada hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi memang sebut masa Nabi sakit, Nabi kenangkan umat dia masa sakit. Ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi sebut. Jadi tuan-tuan, memang maksudnya Nabi sayang betul lah umat dia. Tapi masa Nabi wafat, bukan ummati. Tu kena betulkan. Kalau ada ustaz kata Nabi wafat, saya kena betulkan. Itu satu kesilapan. Kena betulkan. Itu kesilapan lah. Yang Nabi sebut waktu Nabi sakit, dalam tempoh Nabi sakit tu. Tapi masa Nabi wafat, Nabi kata apa? Aisyah dengar Nabi sebut apa? Balir rafiqil a'la. Balir rafiqil a'la. Ataupun fi rafiqil a'la. Makna dia apa? Bahkan aku memilih teman yang tinggi. Bahkan aku memilih teman yang tinggi. Nabi ulang-ulang. Bahkan aku memilih teman yang tinggi. Kemudian waktu mata Nabi naik tengok ke atas, Aisyah dengar lagi. Sebab dia duduk kat dada Aisyah radhiyallahu anha. Apa Nabi baca? Ni orang perempuan, kalau suami masih ada, kalau boleh macam itulah meninggal suami. Betul tak? Barulah dramatik sikit tuan-tuan. Suami duduk atas dada isteri. Kemudian dengar masa Nabi tengok ke atas, Aisyah dengar Nabi baca apa? Ayat Al-Quran, surah An-Nisa. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama dengan orang apa? Alladzi, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada kalangan nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, dan orang yang saleh. Itu yang Nabi baca. Dan Nabi SAW wafat dengan sebutan Balir Rafiqil A'la dan ayat Quran tadi itu. Nabi wafat. Kenapa Nabi sebut itu? Kenapa Nabi sebut itu? Sebab semua Nabi sebelum wafat, tapi ada hadis kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Betul tak? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah jamin syurga. Makna hadis ni apa? Siapa yang beriman sebelum mati, itu makna dia. Faham tak? Ada je orang yang, contoh orang yang kena bom, mana nak sebut la ilaha illallah? Kena bom. Tak buat accident, tengah hancur, bertembung dengan lori, hancur. Yang penting hadis tu dia nak bagi tahu dia mati dalam keadaan dia beriman dengan kalam tu. Faham? Itu makna dia. Siapa yang akhir hayat dia la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia masuk syurga. Makna dia apa? Dia mati dengan keimanan dengan ayat tu. Itu makna dia. Dia mati dengan keimanan tu. Sebab tu tak semua, ada pun Nabi memang beriman sungguh. Kita beriman bukan daripada Nabi. Orang yang dah memang betul-betul beriman.
Sebab tu setengah orang yang orang sakit, kalau dia tak boleh dah, kita ajak apa? Allah, betul tak kan? Allah, Allah, Allah. Maksud dia apa? Keimanan tu ada di hati, memadai. Boleh? Itu makna dia, makna hadis tu. Nabi sebut, bahkan aku milih teman yang tinggi. Pasal apa Nabi sebut macam tu? Kerana semua Nabi sebelum wafat, malaikat akan datang bagi pilih. Semua Nabi, itu kelebihan Nabi. Malaikat akan datang bagi pilih, nak duduk di samping umatmu ataupun nak duduk di samping Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi, syuhada dan salihin. Semua nabi akan diberi pilih. Itu kelebihan nabi-nabi yang tak ada pada kita. Sebab tu sebelum Nabi wafat, masa tu Nabi nak dekat wafat dah, Nabi ada bersabda kan, berapa hari Nabi kata apa? Innal abda khuyyira ma indallah khuyyira bainad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Nabi SAW sebut, sesungguhnya seseorang hamba itu dia telah diberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dunia ataupun apa yang berada di sisi Allah. Fakhtara dunya fakhtara al-akhirah, maka hamba itu memilih akhirat. Tuan-tuan, bila Nabi sebut ni, yang menangis seorang Sayyidina Abu Bakar menangis sungguh, menangis yang amat-amat bila Nabi sebut tu, sehingga sahabat Nabi semua pelik, siapa menangis? Antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, dia pelik, ma yubki hadha syekh, pasal apa menangisnya Sayyidina Abu Bakar? Kenapa menangis Sayyidina Abu Bakar? Nabi bagi tahu seorang hamba tu diberi pilih oleh Allah, sama ada nak akhirat ataupun nak dunia ataupun nak akhirat, dia pilih akhirat. Biasalah, kan ada apa. Bila Nabi wafat baru dia faham, oh rupanya hamba yang dimaksudkan itu adalah Nabi SAW. Itu yang kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana a'lamana. Abu Bakar lah yang paling alim di kalangan kami. Ini di kalangan sahabat Nabi yang paling alim Sayyidina Abu Bakar. Nombor 2 Sayyidina Umar. Nombor 3 khilaf. Ada yang kata Sayyidina Ali, ada yang kata Sayyidina Osman. Ada khilaf. Ala kuliah 4 orang sahabat tu alim lah, berilmu. Jadi tuan-tuan, bila wafat baru tahu, hamba yang Nabi maksudkan itu sahabat lain tak perasan. Yang perasan siapa? Yang perasan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia perasan dah, maknanya Nabi telah diberi pilih oleh Allah. Sama ada nak duduk di sisi umat dia ataupun nak berada di samping Allah. Dan tidak pernah mana-mana Nabi ketika mana diberi pilih, dipilih dunia, tak ada. Semua Nabi bila diberi pilih, sama ada nak duduk lagi dengan umatmu ataupun nak kembali di sisi Allah, semua Nabi pilih nak berada di sisi Allah. Itu yang Nabi sebut tu. Balir rafiqil a'la, bahkan aku milih teman yang tinggi, yakni di sisi Allah, Nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah pilihan para Nabi, diberi pilih. Dan tidak ada Nabi yang memilih nak duduk di dunia. Baik. Jadi tuan-tuan, itu yang Nabi masa Nabi nak wafat, Nabi baca Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ini doa kalau tengah sakit. Ni semua akan mati ni, saya akan mati, tuan-tuan pun akan mati. Cuma kita tak tahu bila kita mati. Tak, tuan-tuan, tak tahu bila kita mati. Baru ni, taklah baru sangat, minggu lepas kot, minggu lepas. Budak Ihya, muda lagi. Lepas SPM tahun lepas. Mai Ihya, beli motor baru. InsyaAllah, budak-budak kan, beli motor baru, mai jumpa kawan-kawan kat Ihya. Dia beli motor baru, mai kat Ihya. Sembang dengan kawan adik-adik dia apa semua. Minggu lepas, aksiden meninggal dunia. Aksiden jatuh diri, meninggal dunia. Saya termenung tuan-tuan, sekejap je masa berlalu. Betul tak? Saat ya kawan-kawan kita pergi meninggalkan kita, kita semua akan mati. Saya, tuan-tuan, semua akan mati. Saya ni taklah tua sangat. Tuan-tuan nampak saya tua ke? Tak kot no, tuan-tuan tua sikit pada saya kot no. Ke tuan-tuan muda pada saya? Saya muda sikit kot. Saya tak tahulah tuan-tuan, mungkin lebih kurang lah kot. Baik, jadi tuan-tuan, saya ni belum sampai 40 lagi. Kau tuan-tuan tengok saya macam 50 ya Ustaz. Saya boleh 50, saya belum 40 lagi tuan-tuan. Boleh gila aku nak tambah 1-2. Betul tak no? Baik kalau berani tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kawan saya ni, saya belum 40, tapi sahabat saya yang meninggal ramai. Ramai. Ramai tuan-tuan. Kemalangan, baru ni kemalangan. Sihat-sihat kemalangan. Pecah kepala, otak dalam pecah. Dia sihat kan, meninggal. Ada sahabat saya kat sekolah lagi masa saya pergi Izzuddin, nak pergi makam Mir Rebui.
naik kereta terbabas langgar bas. Dia meninggal, abang dia meninggal. Dua beradik sekali meninggal. Ada kawan saya beli motor masa saya belajar. Pergi ke Kelantan, insiden, meninggal, langgar lari. Meninggal. Banyak lah tuan-tuan. Ada sahabat saya tuan-tuan, ada yang orang perempuan kena kanser, meninggal dunia. Banyak lah tuan-tuan. Banyak lah sahabat saya kalau nak sebut meninggal dunia. Tuan-tuan yang lebih tua pada saya ni. Ke tuan-tuan lebih muda, minta maaf kono. Tuan-tuan kata ustaz, kata kami lagi tua. Tuan-tuan kalau yang lebih berumur, cuba tuan-tuan renungkan. Ada tak sahabat tuan-tuan yang meninggal dunia? Ada ke tak ada? Ke tuan-tuan kata ramai kawan saya semua kebaik ustaz, hidup lagi sampai sekarang. Saya ingat tak ramai meninggal dunia? Betul? Ramai meninggal. Tuan-tuan, itu cerita mereka. Kita pun sama. Betul tak? Kita duduk dengar, oh sana meninggal. Akan datang orang pula dengar, oh meninggal dah dia tu, sian. Nampak? Akan datang saat tu. Hafal doa tuan-tuan. Ada sahabat saya mati COVID. Mati COVID berapa orang? Ramai gak lah mati COVID. Seorang mati COVID, 2 ke 3 mati COVID. Ada yang mati kena vaksin. Mati kena vaksin pun dah. Lepas kena vaksin sakit meninggal dunia pun ada juga. Macam-macam lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah cerita dia. Hafal doa tuan. Kalau tengah sakit, duduk atas kursi, doa. Ada satu jemaah masjid. Dia selalu mengaji. Saya tak nak sebut masjid mana. Selalu duduk kat tiang. Dia selalu duduk kat tiang. Macam abang suka duduk kat tiang. Tak ada. Dia tiang belah kiri. Dia friend dengan saya di Facebook. Saya ni tak aktif sangat Facebook tuan-tuan. Saya baca je. Bacalah bab tengok kawan-kawan, bab politik, orang bergaduh kan. Bab politik kita tengok kan. Saya tak apa aktif sangat. Tapi kadang-kadang saya post juga sikit-sikit. Tapi yang biasa-biasa je lah. Jadi jemaah ni, dia tahu saya ni politik belah mana. Dia nampak, dia tahu kecenderungan saya. Dia tahu Ustaz Usam ni cenderung ke arah mana. Dia tahu. Dia tahu saya ni politik ke arah mana. Ya, dia tengok ni baju hijau pekat ni. Dia tahu tu ke arah mana. Dia tengok saya punya Facebook. Tak apalah tuan-tuan. Saya pun dengan dia okey je lah. Saya tahu dia belah mana. Disebabkan dia tahu saya belah mana, dia selalu hantar WhatsApp kat saya personal. Hantar tu kutuk parti saya. Tapi saya memang tak balas. Pasal bagi saya tak apalah, pakcik abang-abang gembira jadilah. Dia umur baru 50. Tua pada saya lah. 50-an macam itulah. Bagi saya tak apalah. Saya tak balas langsung. Tapi saya bacalah apa yang dia tulis. Mengangkat parti dia dan menghina parti belah saya lah. Tapi saya nak bergaduh buat politik buat apa? Orang bertengkar dalam parlimen tu padahlah mereka ada elon. Kita nak bertengkar kat Facebook. Tuan-tuan ada elon ke? Ada elon. Tak tahu kot tuan-tuan ada elon. Kita tak ada elon. Baik. Malah dalam parlimen tu bertengkar tak apa. Pasal dalam parlimen tu tak boleh saman tau. Dia ada memang ada akta dia. Apa yang disebutkan dalam parlimen tak boleh didakwa di dalam mahkamah. Itu mereka boleh pumpang suka hati lah. Tapi kita ada seronok tulis kat Facebook tu yang kena saman tu. Betul tak kan? Kena saman lah, kena penjara lah, atas hasutan lah. Dia tak tahu yang dia tulis kat Facebook dia tak macam dalam parlimen. Parlimen cerita dia lain. Lepas pumpang tak apalah tuan-tuan. Dia duk ni lah hantar mesej kat saya lah kan. Dia kutuk parti saya lah. Macam-macam video lah. Tapi saya tak apalah. Saya okey dengan dia tuan-tuan. Tak apalah. Bagi saya tak apa. Asalkan abang bahagia. Itu saya fikir. Asalkan abang bahagia, silakan bang. Tak apa. Saya seronok abang post bukan-bukan. Tak apalah. Satu hari, saya mengajak. Saya tengok dia tak ada. Selalu ada. Dia duduk situ. Dia pencen tentera. Jadi dia duduk situ. Saya tengok dia tak ada. Selalu ada. Lepas tu saya tengok pula dekat Facebook dia ada lagi. Dia rajin, dia kuat politik kan tuan. Memang rajin politik sungguh dia. Kuat politik sungguh. Memang sepatutnya dia jadi apa? Dia patut jadi ahli parlimen lah. Memang orang politik sungguh. Saya tengok dia tak ada. Mana abang ni kan? Selalu ada. Lepas habis kuliah orang bagi tahu ustaz tahu dia meninggal dunia lah. Meninggal lah. Terkejut saya. Meninggal. Saya buka Facebook dia. Saya tanya dia meninggal bila? Dia pun sebut lah meninggal di hospital Teping. Saya buka Facebook dia. Dia meninggal bila? Dia pun sebut lah tarikh sekian dan sekian. Tahun ni lah dia meninggal tuan. Baru dalam beberapa bulan dia meninggal. Saya kata bila meninggal? Dia sebut tarikh ni. Rupanya lagi 2 hari sebelum meninggal dunia pun duk post politik lagi. Dia tak tahu dia nak meninggal dah. Yang saya sedihnya bukan apa.
Last sebelum dia meninggal dunia tu, video yang terakhir itu, video tu memang fitnah betul, fitnah fitnah saya tak nak sebut lah, ini bukan tempat dia, tapi video tu fitnah kepada pihak yang lain. Saya tengok Allahu Akbar, sebab dia nak meninggal dunia. Video yang dia share itu video fitnah, memang fitnah tapi dan itulah dia yang dia akhirkan hidup dia dengan video fitnah tu. Jadi sayanglah 2 hari setelah tu dia meninggal dunia. Saya doa moga Allah ampunkan dosa dia lah. Baik, tak apa tuan-tuan, saya baca ni. Qalat, lagi seminit tuan-tuan. Anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam, idza dakhala al-ashru, adalah Nabi SAW bila masuk 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan yang mana? 21, 22, 23, 24, 25 sampailah 29, 23, 30. 10 malam terakhir. Ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. Jadi Nabi banyak berjaga malam. Sepanjang malam tu Nabi tidur sikit ya, Nabi beribadah. Wa ayqadha ahlahu, Nabi mengejutkan isteri-isterinya. Nabi kejut, suruh apa? Suruh tahajud. Si Nabi yang ada 9 ni, Nabi kejut, bangun tahajud. Sini pengajaran tuan-tuan, sekalipun Nabi confirm syurga, ibadah kuat. Kita yang bukan Nabi, yang dosa pun banyak, janganlah malas ibadah. Jangan rasa cukup kot aku ni rajin mengaji jadi masuk syurga lah kot. Jangan. Nabi kuat amal, sedangkan Nabi jamin syurga. Wajadda, dan Nabi bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, dan Nabi ikat kainnya. Muttafaqun alaih. Apa makna Nabi ikat kainnya? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, Nabi tak bersama dengan isteri dia, yang ni tak bersetubuh. Selama tempoh tu Nabi tak bersetubuh dengan isteri dia. Ini masa untuk beribadah. Nabi tak bersama dengan isteri dia dalam 10 malam terakhir. Pandangan yang kedua mengatakan Nabi sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ada 2 lah. Ala kulihan, Nabi sangat bersungguh-sungguh waktu 10 malam terakhir Ramadan. Sungguh-sungguh sampai kejutkan isteri dia. Tapi sayang tuan-tuan, sayang berkali-kali sayang untuk kita lah tuan-tuan, terutama masyarakat Melayu lah, kita sebut negara kita lah. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan 1, 2, 3 sampai 30 Ramadan, tuan-tuan, malam Ramadan mana yang paling orang ramai? Malam 27 tu ya? Malam tu paling ramai sampai kita terkejut. Tak pernah tengok muka ada kat Semanggi ni rupanya dia ni. Lepas tu tak ada. Bila? Malam tu pula kita nak jumpa dia. Malam mana yang paling ramai? Dalam 1 sampai 30? Malam pertama. Subhanallah, orang punya ramai. Saya tak tahu masjid tuan-tuan. Masjid tuan-tuan sama ke lain? Ramai malam pertama? Ramai. Sama. Saya cerita masjid tinggi. Kalau malam pertama, ya Allah, sampai ke pintu dah boleh buat sembahyang Jumaat lah. Punya ramai. Lepas tu tuan-tuan, makin sikit-sikit. Masuk 10 malam terakhir, hilang semua. Meninggal dunia aku tu, saya tak tahu. Tapi tahun depan ada balik. Tahun depan relax ada kan. Lepas tu dia hilang balik. Bukan, raya dia main balik. Tuan-tuan, yang saya pelik bukan, ini yang sayang. Sebab Nabi suruh 10 malam terakhir. Ibadah Nabi luar biasa. 10 malam terakhir yang Nabi sangat luar biasa. Bukannya awal Nabi abaikan, tapi 10 ni yang penting sebab ada Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan pergi di negara Arab, walaupun dia tak hidupkan sepanjang malam, tapi di negara Arab malam Ramadan memang kita di Malaysia tak boleh lawan lah. Tapi negara Arab memang depa ibadah depa memang sangat hebat malam Ramadan. Tapi di negara Arab, kalau kita malam yang paling ramai malam pertama, betul tak? Malam pertama, ya Allah, ramai sungguh. Kalau di Arab bukan malam pertama. Di Arab malam yang paling ramai sampai ke jalan tu, sampai ke jalan-jalan tu. Penuh masjid pun tak cukup sampai ke jalan. Malam apa? Malam 7 likur. Malam 27. Tuan-tuan boleh pergi di Mekah, di Yaman, di Syria, di Turki pun. Sampai kalau di Yaman tu, kalau malam 27, mak ayah isteri bawa anak-anak tidur di masjid. Di masjid kan ramai. Itu keluarga, ada keluarga bawa makanan. Buka puasa kat situ, sahur pun kat situ. Memang tak tidur rumah, tidur situ. Itulah di Arab. Malam 27. Pasal apa? Memang ada pandangan yang kuat. Lailatul Qadar ni biasanya berlaku malam 27. Memang ada pun. Kebiasaan Lailatul Qadar. Kebiasaan. Dan selalunya paling diharapkan malam 27. Itu dia ramai malam 27.
Ramai sungguh. Dan dia berpegang. Malah di negara Arab pegang memang malam 27. Itu pandangan apa? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, Abu Hanifah, Ibnu Mas'ud. Dia pandangan memang malam 27. Cuma Nabi tak beritahu, takut malam tu je pakai ibadah, malam ni orang tak ibadah. Tapi kita sedih tuan-tuan. Orang Melayu malam 27, malam 10 malam terakhir dah tak ada dah. Pergi mana? Bukan meninggal dunia. Pergi mana? Shopping mall, Bagan Serai, apa dah? Gerbang malam. Oh, ramai, itu ramai. Pasal apa? Kuih raya murah. Baju raya murah. Betul tak? Ramai. Tak apa tuan-tuan. Lagi satu pasal apa tuan-tuan? Saya kena betulkan sikit tuan. Lagi 6 minit, okey. 2 minit, 2-3 minit tuan-tuan. Sebab kita itu bahayanya hadis palsu. Kalau tuan-tuan ingat dulu, hadis satu ada hadis palsu tentang Ramadan. Yang pahala dia tak masuk akal. Dan malah ada masuk TV lagi, ada orang sebut pahala sembahyang tarawih. Malam ni pahala ni, malam ni. Tuan-tuan, benda tu memang palsu. Kena sebut palsu. Memang tak sabit daripada Nabi SAW. Malah tak masuk akal. Sebab itulah tuan-tuan, percaya pada hadis. Hadis ni bukan dhaif, memang kita amalkan. Tapi kalau palsu tak boleh. Palsu memang tak boleh. Ini merosakkan agama, meruntuhkan agama. Hadis palsu ni direka oleh musuh-musuh Islam untuk merosakkan ajaran Nabi. Itu hadis palsu kena tolak. Ingat tak, malah ada pelakon buat lagu lagi menyanyi. Malam pertama pahala ni, malam kedua pahala ni, malam ketiga pahala ni. Tuan-tuan, itu yang menyebabkan orang jadi malas ibadah. Pasal apa? Tengok, pahala malam pertama apa? Main tarawih malam pertama. Diampunkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibu. Itu dia main malam pertama ramai tu. Malam pertama ramai semayang, esok malam dah diampunkan semua dosa. Malam tak ramai. Malam dah habis dah. Semua dosa telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi aku baru dilahirkan oleh ibu. Nampak? Okey, itu malam pertama. Malam kedua diampunkan dosa dia dengan mak ayah dia. 2 kali ampun dah. Uish, takkan tak masuk syurga lagi kot. 2 kali lah. Itu malam kedua. Malam ketiga, malaikat di bawah arash memanggil nama dia. Oi, panggil. Dan malaikat bawah arash itu doakan keampunan bagi dia. 3 kali lah. Malam yang keempat, seolah-olah orang yang semayang malam yang keempat tarawih, seolah-olah dia telah mengkhatamkan 4 kitab. Boy, 4 kitab tu khatam. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu ramai orang Malaysia tak khatam Quran. Pasal apa? Ada semayang 4 kitab aku baca. Itu banyak orang Malaysia, bukan semua, banyak Quran tak khatam tuan-tuan. Kenapa tak khatam? Hampa satu, aku 4 kali khatam. Padahal muhung, tipu. Jahat orang buat hadis ni tuan, jahat. Dengan hadis ni lah menyebabkan orang meremehkan sembahyang tarawih. Betul tak? Mana ada macam ni? Mana ada pahala baca 4 kitab? Baca satu Quran pun hantar baca, tiba-tiba dapat pahala baca 4 kitab. Baik, kemudian malam yang kelima, seolah-olah diberi pahala semayang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Tipu setipu-tipunya. Mana boleh sama semayang di sini dengan semayang Masjidil Haram? Betul tak tuan-tuan? Ada hadis Nabi sebut semayang di Masjidil Haram berapa ratus ribu? 100 ribu kali ganda. Semayang di Masjid Nabi berapa ribu? 1000 kali ganda. Semayang di Masjid Al-Aqsa berapa kali ganda? 500 kali ganda. Tiba-tiba siapa makhluk mana atas reka hadis palsu ni semayang tarawih malam kelima, pahala macam semayang Masjidil Haram 3 sekali tu. Memang tipu sungguh. 3 sekali dibagi lah. Masjidil Haram pun dapat, Masjid Nabawi pun dapat, Masjid Al-Aqsa. Ini secara tidak langsung meremehkan hadis tuan-tuan. Betul tak? Meremehkan Masjidil Haram. Tak happy, semayang kelima menjadi mana boleh challenge Masjidil Haram? Masjidil Aqsa mana boleh? Masjidil Nabawi. Malam yang ke-6 saya baca sikit. Malam yang ke-6, Allah yang memberikan pahala yang bertarawih pada malam tu seperti bertawaf di Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Ini memang betul-betul tipu setipu-tipunya. Memang betul-betul advance dia punya tipu. Bukan tawaf di Kaabah tu. Baitul Ma'mur kat mana? Atas langit tu. Tak, Kaabah bagi malaikat. Ini Kaabah. Atas Kaabah kita ni, atas di langit yang ke-7, dia ada satu Kaabah untuk malaikat. Kaabah tu untuk malaikat. Malaikat akan tawaf sehari 70,000 masuk. 70,000 tawaf, lepas tu keluar tak boleh masuk lah. Sebab apa? Sekali je malaikat boleh tawaf sekali. Sebab malaikat ramai sangat. Dia duduk di atas tu. Malaikat tawaf sekali je. Semua malaikat sehari 70,000. Sekali saja boleh. Lepas tu sampai hari kiamat tak boleh dah. Ini pahala macam mana? Bukan tawaf di Kaabah, tawaf di Baitul Ma'mur. Lah, sejak bila tu terbang naik ke atas tu? Ingat Ultraman ke apa ke?
Mana ada Baitul Ma'mur tempat ibadah bagi malaikat, bukan kita. Itu tempat malaikat. Itu kata tipu. Tu tipu bila kita baca, wow hebatnya, padahal tipu. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Malam, tuan-tuan, sikit saya baca sampai 10 ya tuan-tuan. Malam yang ke-7, fadilat dia seperti mendapat pahala Nabi Musa. Tuan-tuan, boleh ke kita dapat macam pahala Nabi? Boleh ke? Tuan-tuan umur 1000 tahun pun, 1000 tahun pun, tuan-tuan tak boleh sampai satu pahala Nabi seorang pun. Ni pahala macam Nabi Musa, dan dia mengalahkan Firaun dan Haman. Itu pahala Nabi Musa, mana ada orang boleh challenge pahala tu. Ini mai malam sembahyang ke-7, semalam dah pahala Nabi Musa, malam ke-8 tak payah mai. Tengok, nampak macam bagus, kesan dia rosak. Yang ke-8 tuan-tuan, malam dia Allah memberikan keutamaan seperti mana beribadah macam Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Malam ke-8 tuan-tuan sembahyang tarawih, pahala, keutamaan, kelebihan sama dengan Nabi Ibrahim. Hebat tak? Semalam Nabi Musa, hari ini Nabi Ibrahim. Esok tak payah mai. Tentu hebat tak? Itu kesan dia. Orang baca macam seronok. Tipu, merosakkan. Bila orang baca ni rosak, orang jadi malas ibadah. Dan malas selalu rosak. Ya, aku lagi bagus daripada Nabi Ibrahim. Betul tak? Nampak? Mayang malam ni sama dengan dia. Tipu tuan-tuan. Sesat ni kalau percaya ni. Malam yang ke-9, disebutkan bahawa fadilat yang didapat sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tu dia tuan-tuan. Nak tipu agak-agak lah. Betul tak orang kata? Tuan-tuan semayang tarawih malam yang ke-9, pahala sama dengan pahala ibadah Nabi Muhammad SAW. Boleh percaya ke benda ni? Seolah-olah ni tuan-tuan masuk bisnes lah. Hang bagi RM1 dapat 70 trilion. Percaya? Kalau percaya saya tak tahu tuan-tuan. Kalau orang percaya tak tahu. Ini tipu semua. Skamer ni tuan. Skamer agama. Yang terakhir yang ke-10 habis. Yang ke-9 ni saya baca tuan. Panjang ni sampai yang ke-30. Jadi yang ni lah punca tuan-tuan. Masyarakat kita jadi malas ibadah, meremehkan. Pasal apa? Malam 9 pun pahala sama dengan Nabi Muhammad lah. Nampak? Padahal mana ada benda ni. Umur kita 1,000,000 tahun pun, ibadah lagu mana pun takkan sama dengan pahala darjat satu Nabi pun. Ini tipu setipu-tipunya. Tuan-tuan tahu sebenarnya daripada mana ni? Benda ni datang daripada buku Syiah. Buku Syiah tipu punya banyak dalam tu. Tipu setipu-tipunya. Orang yang tak mengaji percaya. Hebat. Orang mengaji dia tahu. Saya bagi satu contoh buku Syiah yang banyak pembohongan. Nahjul Balaghah. Contoh Nahjul Balaghah. Menghimpunkan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Katanya Sayyidina Ali sebut gini sebut kan. Itu dipanggil Nahjul Balaghah, kemuncak bahasa. Boy. Dia kata Sayyidina Ali sebut lagu ni. Yang peliknya, buku Nahjul Balaghah ditulis 400 tahun setelah kewafatan Nabi. 400 tahun setelah kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu an. 400 tahun. 400 tahun setelah Sayyidina Ali wafat, baru buku tu ditulis. Dan ditulis tidak ada sanad. Tahu sanad? Sanad ni pada siapa ke siapa sampai Sayyidina Ali. Sanad pun tak ada. Tiba-tiba Ali berkata, Ali alaihi salam berkata. Tipu. Ini tipu. Wallahi ini tipu. Nak mengangkat Sayyidina Ali lebih pada sahabat yang lain ataupun nak menyesatkan sahabat yang lain. Orang yang tak mengaji, sesat tu. Tapi ada juga orang ambil kata-kata dalam tu sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran saja. Tapi nak adakah Sayyidina Ali sebut? Macam mana nak kata Sayyidina Ali sebut? Sanad tak ada. Macam saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Dulu Hang Tuah dia suka makan Coca-Cola. Macam mana? Bila ustaz jumpa Hang Tuah? Ada. Bila masa ustaz jumpa Hang Tuah? Macam tu lah. Macam mana yang penulis buku Nahjul Balaghah bisa bilang jumpa Sayyidina Ali? Dia pandai bahasa. Dia tulis perkataan yang indah-indah bahasa Arab. Dia kata Sayyidina Ali yang kata. Nampak? Itu bahaya. Itu kena mengaji tuan-tuan. Jangan mengaji bawah pokok. Takut kena tipu. Habis tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan datang kita sambung hadis yang ke 100 tuan-tuan. Hadis yang ke 100 ataupun hadis yang ke-6 dalam bab ni. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahrum wa la